Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar membaca dan menghafaz surah Asy-Syarh. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustaz sebagai tanda sokongan di atas pembelajaran ini dan juga penerbitan video-video yang akan datang. Baiklah, mari kita mula belajar. Surah Asy-Syarh. Mari kita teliti dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baiklah, mari sama-sama kita berkenalan dengan surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh juga dikenali ataupun dipanggil, dinamakan juga dengan surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Surah ini menceritakan tentang nikmat, ketenangan jiwa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cabaran ketika berdakwah. Baiklah murid-murid, mari kita sebut dan baca dengan betul. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Wa wada'na anqadha laka dhikrak. Faraghta fansab farghab. Ada beberapa perkara yang Ustaz nak titik beratkan di sini. Kita cuba tengok satu-satu. Alam nashrah. Huruf ha itu huruf yang berada di tengah-tengah leher kita. Nashrah. Laka sad. Sad. Huruf dal itu diqalqalahkan, melantun. Laka sad rak. Jangan baca sad rak. Maka tak betul baca rak, kena baca rak. Lepas tu barulah ada keluarkan suara rak, bukan rak. Kemudian wa wada'na, huruf dha, wa wada'na anqadha, huruf nun bertemu dengan qaf. Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Kemudian huruf qaf ni ialah salah satu daripada huruf isti'la. Huruf isti'la bila dibaca mesti ditebalkan. Sebelum bertemu huruf qaf lagi kena ditebalkan. Jangan baca anqadha, maka tak jadi macam tu. Kena baca anqa. Kemudian laka dhikrak. Dhikrak. Huruf kaf. Dhikrak. Kemudian faragh. Huruf ra bila berbaris di atas mesti ditebalkan ra. Kemudian bertemu dengan huruf ghain pula. Huruf ghain itu ialah huruf isti'la juga, huruf yang tebal. Faragh. Bukan faragh. Faraghta. Kemudian fansab. Nun bertemu dengan sad.
iaitu hukumnya ikhfa hakiki dan mesti ditebalkan sebelum bertemu dengan sad tu. Fansab. Bukan fansab. Bukan macam tu. Fansab. Kemudian farghab. Ba bila berada di akhir perkataan atau akhir ayat, maka diqalqalahkan dengan qalqalah kubra, qalqalah melantu yang besar. Baiklah. Mari kita baca ayat satu-satu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tadi Ustaz ada beritahu kenapa kita tak boleh baca contoh perkataan sadrak. Tak boleh baca macam tu, kena baca sadrak. Kerana ia kata ataupun ini dikira dalam bahagian ataupun dalam tajuk sifatul huruf, sifat huruf. Huruf kaf ini iaitu huruf yang dikira huruf yang keras, dan dia juga huruf yang mahmus, berhembus. Maka kita tak boleh nak jadikan dia tu seperti huruf qalqalah. Kalau kita baca sadrak, itu qalqalah, tak betul. Jadi walaupun dia ni huruf yang berhembus, tapi hembusnya selepas itu. Jadi kena baca sadrak. Okey. Wizrak, dhahrak, zikrak. Kena baca macam tu. Jangan baca macam tadilah. Sadrak, wizrak, dhahrak, zikrak. Jangan baca macam tu, salah. Hafaz dengan gigi. Kita baca dialog antara ustaz dan ustazah dengan murid-murid. Aliyah, sila hafaz surah Asy-Syarh dengan bertajwid. Aliyah pun baca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Okey. Kemudian bolehkah kamu baca ayat yang ke-5 dan ke-6? Ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa yusra? Tak dibaca yusra. Kerana huruf ra itu bila berbaris atas ditebalkan dan ia berada di tempat hukum tajwidnya mad iwad. Mad iwad. Kalau kita sambung tak apa. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Maaf. Inna ma'al usri yusran fa idza. Kalau kita berarti inna ma'al usri yusra. Seterusnya cuba kamu baca ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nilai gigih dan tekun membaca Al-Quran. Kemudian mantapkan hafazan ini berkenaan dengan kelebihan bila kita sentiasa mengamalkan surah Asy-Syarh. Kita baca dialog ini. Tahniah Farhanah, kamu berjaya menjadi Johan Da'i cilik. Pidato kali ini. Apakah rahsia kamu? Alhamdulillah Aliyah. Saya membaca surah Asy-Syarh sebagai doa sebelum naik ke pentas. Dengan izin Allah, saya berasa tenang dan yakin.
Boleh kamu perdengarkan bacaan surah tersebut? Farhanah pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baiklah anak-anak, tips hafazan. Macam mana cara kita nak menghafaz? Dengan insya-Allah hafazan kita akan terus kekal dan kita akan cepat ingat. Iaitu caranya memberikan perhatian terhadap persamaan dan perbezaan bunyi pada hujung ayat. Dapat memudahkan hafazan surah. Kemudian, tip yang kedua, iaitu kita kena sentiasa mengamalkan membaca surah Asy-Syarh ini dalam kehidupan seharian kita. Ketika mana? Ketika kita solat. Semasa kita solat, kita sentiasa mengulang-ulang bacaan surah-surah hafazan. Antaranya surah Asy-Syarh ini. Maka insya-Allah hafazan kita akan kekal ingat. Baiklah. Setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap anak-anak semua dapat memahami dengan jelas apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.